Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada dan Kota Buku kerana telah sudi menjemput saya sebagai salah seorang wakil gerakan buku yang telah dilabelkan sebagai gerakan bawah tanah di Malaysia. Buku itu sebenarnya merupakan blog berkenaan buku dan perpustakaan dan juga sedikit sebanyak mengenai sastra dan juga pengarang. Apa yang saya cuba paparkan daripada buku dia adalah mengenai keriaan yang boleh saya dapatkan, yang boleh para pembaca dapat daripada buku-buku itu sendiri. Kita mungkin pernah mengalaminya, kita sendiri pernah mengalaminya. Sesebuah buku itu mungkin telah dapat mengorak senyum pada wajah kita dan juga mencipta suasana yang berbagai warna, mungkin mengubah kita daripada sedih kepada gembira ataupun daripada kurang bermotivasi kepada lebih bermotivasi. Dan secara kebetulan ketika saya berblog secara aktif dahulu, salah seorang pengunjung yang telah berkunjung ke laman saya tersebut adalah seorang pembaca daripada Albania, dan beliau memberitahu bahawa makna buku dia dalam bahasa Albania adalah beauty. Dan saya rasa ini adalah satu kebetulan yang sangat indah kerana buku itu mempunyai walaupun tidak mempunyai kecantikan lahiriah sebagaimana yang digambarkan oleh gadis-gadis Albania ini, tetapi ia mempunyai kecantikan dalaman yang suka digambarkan dengan kata-kata. Dalam blog tersebut, saya menerbitkan ulasan buku yang disumbangkan oleh para pengarang, dan alhamdulillah masa itu saya mendapat kepercayaan daripada pihak pengiklan. Itu sebuah kedai buku online, itu Jana Ilmu. Dan saya sendiri tidak menyangka saya mendapat bantuan dan penghargaan yang begitu besar daripada para penyumbang. Kerana sebenarnya ketika itu saya hanyalah seorang yang memegang gelaran penganggur hormat yang bekerja secara sambilan saja sebagai research assistant di universiti. Jadi saya tidak menyangka langsung bahawa saya akan mendapat kerjasama contohnya daripada Encik Roslan Muhammad Nur, seorang editor yang berpengalaman di Utusan Publication. Juga para pengarang seperti Aidil Khalid, Muhammad Fazil Yusof dan kritikus saya seorang yang sedang mencipta namanya sebagai kritikus sastra, Wan Azrik, serta beberapa nama lain seperti Danisa, Jurana S dan Najmuddin Yusof yang kemudiannya turut serta bersama saya di dalam Goodreads Malaysia. Selain daripada blog, selain daripada ulasan buku, saya turut mengusahakan beberapa wawancara dengan pengarang. Dan antara pengarang yang sempat saya wawancara sewaktu bekerja aktif dulu adalah Wan Ubaidillah Ilyas, seorang pengarang novel cinta Islami, dan juga Sufian Abbas, saudara Sufian Abbas, yang saya kira salah seorang pelopor pulp fiction Melayu di negara kita. Jadi sekarang ni sebenarnya blog buku dia telah tidak menerima sumbangan daripada orang luar lagi, dan saya sendiri pun tidak melakukan wawancara kerana saya telah membuang gelar penganggur hormat tu. Sekarang saya dah bekerja, jadi saya lebih menumpukan kepada menyusun indeks yang seiring dengan tugas saya sebagai pustakawan. Dan indeks itu adalah mengumpulkan mengenai bahan-bahan berkenaan buku dan perpustakaan. Tujuan saya sebenarnya adalah sebagai untuk kajian peribadi, selain daripada untuk mungkin kegunaan bagi researcher lain yang berminat dengan berkenaan buku dan perpustakaan. Jadi itulah pada permulaannya, itulah pelibatan pertama saya lah dalam arena buku. Jadi ia telah berterusan sehingga pada waktu itu saya turut menyertai Goodreads. Mungkin ada yang tertanya-tanya apakah itu Goodreads sebenarnya. Sebenarnya ia adalah satu rangkaian sosial mirip Facebook juga. Kita ada timeline yang mengemaskan mengenai buku-buku. Fokus utamanya adalah buku. Dan di situ kita juga boleh memiliki rak maya buku pribadi. Ini tadi sebentar tadi kan.
dan seterusnya dia ada mempunyai ruang untuk kita mengadakan forum kita sendiri. Jadi di sinilah Goodreads Malaysia berkecimpung dalam arena buku, arena gerakan buku. Jadi menyusuri sejarah Goodreads Malaysia ini, sebenarnya ia telah wujud di talian sejak tahun 2007 lagi, tetapi waktu itu ia dikenali dengan nama Malaysians. Dan pengasas sebenarnya adalah Kausa daripada yang ketika itu orang-orang kita di orang Malaysia tapi berada di Australia. Jadi sebenarnya saya dan rakan-rakan hanya mengambil alih forum Malaysia itu pada tahun 2008 dan mengendalikannya secara lebih sistematik. Daripada segi keahlian, ketika ia belum dikendalikan secara tersusun dahulu, hanya ada sekitar lebih kurang 100 orang ahli, dan apabila 6 moderator baru sebenarnya boleh dikatakan quote-unquote berampas kuasa, ada lebih kurang telah meningkatlah 4 kali ganda kepada 405 orang ahli. Dan alhamdulillah dalam pusat buku kali ini pada April 2012, ahli kita telah mencapai, ahli kami telah mencapai 1,174 orang. Dan ini saya sangat besar hati untuk memperkenalkan rakan-rakan moderator lain yang telah turut serta dalam mengendalikan Goodreads bersama saya. Seperti Pak Izzah Roslaini ada di bawah sana, datang berikan sokongan. Begitu juga Najib Yusof juga ada di sini. Khairul Hazri, saya tak pasti, dan Diana S tidak dapat hadir ini, serta pengasasnya Kausa dan Kata Licik. Dan saya percaya bagi setiap gerakan tentu ada sumber inspirasi yang menjadi pendorong untuk gerakan itu terus bergerak ke hadapan. Saya rasa yang paling utama sekali yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi sebuah gerakan adalah nyala rasa ataupun passion, keinginan yang membara ataupun perasaan yang meluap-luap terhadap sesuatu. Jadi dalam kes gerakan buku, saya percaya itu adalah nyala rasa terhadap buku itu sendiri sebagai satu objek. Dan objek di sini bukanlah bermakna mempertuhankan buku itu sebagai satu matlamat, bukan begitu. Tapi ia lebih pada menghargai buku itu sebagai satu medium ilmu, satu medium perkongsian ilmu dan juga maklumat dengan orang lain. Selain daripada passion ataupun keinginan itu, sudah tentu ada di sana model-model yang telah sedia ada yang menjadi ikutan, boleh dijadikan ikutan bagi sesebuah gerakan. Dan secara pribadi saya pada ketika zaman pelajar dulu sebenarnya pernah menyertai kelab buku online.org yang ketika itu juga bergiat aktif dalam talian. Tapi manakala kelab ini telah tidak lagi aktif dalam talian, jadi tidak ada, bagi saya tidak ada satu ruang untuk para pembaca berkongsi cerita mengenai buku. Jadi disitulah timbul inspirasi bagi saya untuk mengajak rakan-rakan mengendalikan Goodreads Malaysia. Ini adalah pengasas buku online.org, itu Khairul Syakirin Hasan Hashim. Dan satu sumber inspirasi lain bagi saya adalah blog Jiwa Rasa yang menerbitkan ulasan-ulasan buku. Jadi di situ saya lihat blog itu mendapat sambutan yang begitu menggalakkan daripada para pembaca. Dan kita dapat lihat bahawa para pembaca sebenarnya inginkan satu ruang untuk berkongsi pengalaman membaca mereka, tapi ruang itu adalah sangat terhad. Dan sudah tentu seperti juga yang dikatakan oleh saya berkongsi pendapat dengan Cik Nafizah Izra, bahawa ahli-ahli gerakan itu sendiri memainkan peranan penting dan istimewa sebagai
sumber inspirasi bagi penggerak-penggerak yang ada, dan juga inspirasi pada diri mereka sendiri dan sama mereka. Ini adalah gembira dan paling labuan, misalnya melahirkan perasaan gembira apabila menemui Good Deeds Malaysia. Azharuddin dan Kasim Mas juga melahirkan perasaan yang sama, dan Nurul Huda daripada Kuala Lumpur. Jadi ahli-ahli yang beginilah sebenarnya yang memberikan dorongan kepada pengendali untuk terus melaksanakan aktiviti sama ada di dalam talian ataupun di luar talian. Jadi antara aktiviti yang pernah kami lakukan adalah program 50 buku setahun. Tadi yang disebutkan oleh Tuan Zamri, satu target yang sebenarnya berani. Sebenarnya ia lebih kepada cabaran, cabaran kepada diri kami untuk membaca lebih banyak. Tidak semestinya jumlah itu dicapai. Jadi pada tahun 2010 kami ada telah memberikan satu suratan istimewa untuk program ini, kerana target kami pada tahun itu adalah untuk membaca sebanyak 2010 buah buku secara kumulatif sempena tahun 2010. Jadi alhamdulillah pada bulan 11 2010 jumlah itu telah berjaya dicapai. Jadi jumlah keseluruhan buku yang telah dibaca oleh para peserta adalah sebanyak 2,278 buah. Dan ia telah disorot oleh saudara Nazmi Yaakob dalam tarian yang kebetulan turut menjadi ahli di Good Deeds Malaysia. Saya berita aktiviti lain adalah ganding baca. Jadi kami memilih sebuah buku secara bulanan untuk dibaca bersama-sama dan didiskusikan secara online. Ini adalah antara buku-buku yang tadi sebentar tadi buku yang telah pernah kami ganding bacakan. Kemudian seperti biasalah dalam sebuah forum dalam talian ada kami menyediakan ruang lah dengan topik-topik yang santai tetapi berisi. Tadi kita boleh lihat di sini beberapa sorotan yang saya ambil adalah topik mengenai budaya membaca, berkongsi berita buku yang menarik dengan rakan-rakan pembaca, dan juga sekiranya ada buku-buku yang dirasakan beri impak maksimal kepada diri masing-masing, mereka boleh berkongsi juga hal itu dengan rakan-rakan. Jadi itu adalah aktiviti di dalam talian. Maka ada di luar talian kita, dia di atas tanah lah. Kami sedang menyertai gerakan baca perdana pada Hari Ilmu Negeri Selangor 2010. Kemudian kami juga pernah mengadakan pertemuan santai Aidilfitri di Taman Kertanegara Jaya dengan ala-ala potluck, makan-makan saja tanpa buku. Kemudian pada tahun 2011 pula kami melakukan membuat lawatan ke bangunan baru Perbadanan Perpustakaan Shah Alam. Dan paling tertinggi sekali aktiviti pada tahun ini adalah pertandingan tagline dan logo Good Deeds Malaysia. Ya, mungkin logo ini kelihatan amatur tapi bagi kami ia sangat bermakna kerana ia adalah dihasilkan oleh para pembaca untuk pembaca juga. Tagline-nya bernafas dengan buku adalah hasil idea Puan Nisa Harun, juga seorang pengarang, dan desain logo oleh Khairul Nizam Rosman. Dan rancangan terkini masih dalam perbincangan adalah untuk mewujudkan laman kedai buku kendiri.com dan juga untuk mewujudkan acara bulanan. Mungkin kami tidak seaktif rakan kami terdahulu, grup Rahul Musyid, kerana sebenarnya tumpuan kami buat masa sekarang ni lebih pada dalam talian lah, menghidupkan forum. Jadi sepanjang pengalaman saya lah berkecimpung dalam gerakan buku ni, sebenarnya saya rasakan inti kepada sebuah gerakan itu bukanlah bagaimana saya melakukannya, tetapi kembali kepada bagaimana kami sebagai ahli dan kelompok dalam Good Deeds Malaysia melakukannya.
Saya suka mengumpamakan setiap ahli dan kelompok dalam projek ini sebagai aparatus yang mempunyai berbagai rencang, warna, rasa dan teksturnya. Tetapi apabila bergabung dalam satu masakan itu akan menghasilkan satu hidangan yang menyelerakan dan insyaAllah boleh dinikmati sehingga kenyang. Itu saya rasa itulah sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para hadirin yang sudi meluangkan masa. Saya Muhammad Syukri Darusli daripada Himpunan Imam Muslim ataupun Hakim. Saya nak bertanya soalan kepada Puan Najibah. Kami di Hakim ni mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan akses ke buku-buku yang sukar didapati. Tapi malangnya kalau di kedai-kedai buku, satu, harga dia mahal. Kedua, kalau kita nak baca, kita kena ambil buku-buku tu daripada overseas yang memang ambil masa satu dan ambil kos kami lah. Jadi kalau Puan selaku yang menyusun indeks buku pustakaan, boleh tak memaklumkan kepada kami dan pembaca-pembaca di luar bagaimana untuk mendapatkan akses kepada buku-buku yang macam susah untuk didapati, terutamanya contohnya macam manuskrip lama gitu, sebab tak sebenarnya kami nak baca tapi kami nak tengok bagaimana nak dapatkan semangat daripada penulis-penulis zaman dahulu begitu. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Masyarakat yang tanya. Saya rasa sebenarnya ini adalah lebih pada soalan mengenai kerja saya sebagai seorang pustakawan juga ada. Sebenarnya memang di tempat saya bekerja sekarang pun di Istek memang ada manuskrip dan buku-buku lama dan dalam proses pendigitan sebenarnya. Jadi masalahnya di Malaysia sebenarnya adalah salah satunya adalah dana untuk pendigitan. Kerana dana ni sebenarnya memerlukan dana yang agak besar lah, peralatan yang canggih dan pada segi skill pun saya tak lagi. Jadi proses tersebut adalah sebenarnya sangat perlahan walaupun sedang berjalan. Jadi buat masa sekarang jika berminat dengan bahan sedemikian mungkin boleh mendapatkan akses tersebut secara permintaan khusus lah pada perpustakaan. Dan pendidikan itu akan dibuat antara masa-masa berdasarkan permintaan pada pengunjung.